Imam Ghazali pernah berkata, hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahawa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat, engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki. Namun ingat, engkau pasti akan menerima balasannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Nabilah binti Syafi'i dari kelas BA 1182B yang bernombor metrikkan 2020845688. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membentangkan tajuk yang saya dapat, iaitu analisis ayat surah As-Sajdah ayat 11 hingga 19 dan amalan para sahabat serta perintah menjauhi sifat-sifat keji. Pengenalan, surah As-Sajdah adalah surah yang ke-32 dalam Al-Quran, kitab suci agama Islam. Surah ini terdiri atas 30 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah serta diturunkan sesudah surah Al-Mu'minun. Surah ini dinamakan As-Sajdah berhubung pada surah ini terdapat ayat sajdah iaitu sujud. Yang pertama, berzikir. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan tentang amalan yang paling baik, paling suci di sisi Tuhanmu, paling dapat mengangkat derajatmu, yang lebih baik bagimu daripada infak emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada jika kalian menjumpai musuh lalu kalian tebas leher-leher mereka atau mereka memenggal leher-leher kalian?" Para sahabat menjawab, "Baiklah." Rasulullah SAW berkata, "Berzikirlah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Darda. Yang kedua, berdoa. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita berdoa dan memohon restu daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji memperkenankan permohonan yang diminta oleh mereka sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mu'min ayat 60 yang bermaksud, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan memperkenankan doa permohonanmu." Imam Ahmad meriwayatkan daripada Al-Nu'man ibnu Bashir bahawa Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Manakala Al-Tirmizi pula meriwayatkan daripada Salman Al-Farisi bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, qada Allah tidak dapat dihapuskan melainkan dengan doa dan umur seseorang itu tidak akan bertambah melainkan dengan melakukan kebaikan. Begitu juga Al-Bazar, Al-Tabrani dan Al-Hakim yang ada meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, persediaan dan berhati-hati tidak mampu untuk mengatasi takdir Allah. Manakala doa berguna untuk mengatasi apa yang ditakdir dan apa yang dilaksanakan. Sesungguhnya ujian Allah akan diturunkan dan akan berjumpa dengan doa yang diminta. Lalu kedua-dua saling bertarung sehingga hari kiamat. Daripada hadis-hadis di atas jelas menerangkan peranan doa dalam Islam adalah sebagai ibadat yang perlu dilakukan untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat dan ummah seluruhnya. Yang ketiga, bersedekah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, bandingan derma orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas rahmat serta kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Luqman. Menurut Rasulullah SAW, ada 3 penyakit yang akan menghancurkan amalan seseorang, antaranya ialah riak atau sombong. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, sifat takbur akan menjadi batas pemisah antara seseorang dengan kemuliaan akhlak. Orang takbur akan selalu mendustakan kebenaran, menganggap rendah orang lain dan meninggikan dirinya. Ketahuilah, sifat tamak boleh mengundang kepada hasil rezeki yang tidak halal atau syubhah.
Setiap rezeki yang diperolehi daripada jalan yang salah ataupun syubhah, yakni bercampur antara yang halal dengan yang haram, pasti memberi kesan yang tidak baik, sama ada pada diri sendiri atau keluarga maupun masyarakat dan negara. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberi peringatan yang keras mengenai sesuatu yang tumbuh dalam diri manusia, hasil dari sumber yang haram, pastinya neraka lebih utama baginya. Terdapat sebuah kisah untuk diambil pengajaran mengenai seorang sahabat Nabi Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika ia makan, lalu orang suruhannya memberitahu bahawa makanan yang dimakan itu adalah hasil daripada pekerjaannya sebagai tukang tilik sebelum dia memeluk agama Islam. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memuntahkan semua makanan yang telah dimakannya itu. Maka ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengapa ia melakukan hal yang demikian. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, beliau takut kalau makanan itu subur dan tumbuh di dalam badannya. Lalu membacakan hadis yang didengar daripada Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ka'ab bin Ujrah, yang bermaksud, sesungguhnya tiap-tiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Begitulah kisah tentang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sangat mengambil berat tentang halal haramnya rezeki yang dimakannya. Sebagai orang Islam, kita diwajibkan untuk mencari rezeki yang halal lagi baik, melalui usaha yang betul dan bukan dengan cara yang keji, salah atau bersifat tamak. Ketahuilah rezeki kita telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali lagi, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berhak memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki. Yang pertama, kita mestilah muhasabah dan memperbaiki diri menjadi lebih baik agar masa depan lebih cerah. Sebagai contohnya, melakukan puasa sunat, menjaga lisan dan sebagainya. Yang kedua, kita mestilah bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan tunduk dan patuh akan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta menjauhi kemungkaran yang dilarangnya. Kelebihan menahan diri dari melakukan kemungkaran ialah kita akan mendapat ketenangan jiwa yang tenteram dan damai, dapat membentuk sasiah diri yang baik, serta dapat menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita haruslah sentiasa merendah diri dengan tidak takbur dan sombong. Kelebihannya, kita akan disenangi masyarakat sekeliling dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, kita perlulah sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan melazimi tasbih dan berzikir. Kelebihannya, kita dapat memupuk sifat ikhlas dalam melakukan ibadah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.